Hai, salam sejahtera murid-murid. Baiklah, pada hari ini bersama dengan Cikgu Laura lagi untuk mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 4 SJK. Hai, salam sejahtera murid-murid. Baiklah, pada hari ini bersama dengan Cikgu Laura lagi untuk mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 4 SJK. Baiklah, tanpa membuang masa, sila buka buku teks kamu pada muka surat 144. Baiklah, kita masih lagi berada dalam tema 8, bijak berbelanja celik wang. Pada unit 22, belanja berhemat. Dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah panduan berbelanja. Baiklah, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita lihat terlebih dahulu apakah standar kandungan pelajaran kita pada hari ini. Oke, sila lihat. 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Manakala standar pelajaran kita pula yang terdapat dalam kandungan asas pada dokumen penjajaran kurikulum iaitu 2.3.1 membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra. Baiklah, sekarang kita lihat pula apakah objektif pembelajaran. Baik, di akhir pembelajaran nanti, kamu akan dapat melengkapkan peta pokok tentang panduan berbelanja dengan betul. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah kriteria kejayaan. Baik, untuk kriteria kejayaan, kamu akan dapat membaca dan memahami teks dengan betul, kemudian melengkapkan peta pokok berdasarkan maklumat dengan betul. Manakala elemen meringkas kurikulum kita adalah tentang pendidikan keuangan. Manakala nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah berjimat cermat. Baiklah, mari kita teruskan. Sekarang sila perhatikan dan mari kita membaca bersama-sama petikan yang terdapat pada buku teks kamu di muka surat 144 yang bertajuk panduan berbelanja. Baiklah, mari kita membaca bersama-sama ya. Kita berbelanja apabila mahu membeli sesuatu barangan. Sebagai pembeli, kita mestilah bijak dan berjimat dalam perbelanjaan. Hal ini penting agar kita tidak membazirkan wang. Sebelum berbelanja, buat senarai barangan yang hendak dibeli. Cara ini dapat memastikan kita membeli barangan yang kita perlukan sahaja. Kemudian, rancang tempat untuk berbelanja dengan telitinya bagi menjimatkan masa, tenaga, dan wang. Semasa berbelanja, kita perlulah mengawal perbelanjaan. Jangan terburu-buru dan mudah terpengaruh oleh tawaran istimewa. Buat perbandingan harga sebelum membeli sesuatu barangan. Selepas berbelanja, periksa resit pembelian barangan untuk mengelakkan kita tersilap membuat pembayaran. Kira jumlah wang yang telah kita belanjakan dan catat dalam buku rekod perbelanjaan. Jika mempunyai wang baki, simpan wang tersebut di dalam tabung atau di bank. Baiklah murid-murid, itu merupakan maklumat tentang panduan berbelanja. Ada 3 jenis di situ ya, yaitu sebelum, semasa, dan selepas. Baiklah, mari kita lihat. Jadi, apakah panduan berbelanja sebelum, semasa, dan selepas? Kita sudah baca tadi bersama-sama kan?
Jadi, tugasan kamu adalah mencari jawapan berdasarkan petikan ini. Untuk sebelum berbelanja, sila lihat di paparan ini ya. Untuk sebelum berbelanja, kita boleh dapatkan jawapannya di sini. Kemudian untuk semasa berbelanja pula dalam petak yang berwarna ungu ini. Dan seterusnya selepas berbelanja dalam petak yang berwarna biru. Baik, sekarang kita lihat contoh soalan. Okey, ini merupakan contoh soalan dalam bentuk peta pokok. Jadi, kamu kena melengkapkan peta pokok ini berdasarkan kepada maklumat yang kita baca tadi. Baiklah. Cikgu rasa semua orang pun sudah menemui jawapan iaitu sebelum, semasa dan selepas tentang panduan berbelanja ini. Baik, sekarang mari kita lihat contoh jawapan. Cadangan jawapan daripada cikgu lah berdasarkan kepada maklumat ataupun petikan yang kita baca tadi. Yang pertama, buat senarai barangan yang hendak dibeli. Kemudian, rancang tempat untuk berbelanja dengan telitinya bagi menyematkan masa, tenaga dan wang. Seterusnya, kita lihat pula panduan perbelanjaan yang semasa. Mengawal perbelanjaan. Yang kedua ialah jangan terburu-buru atau mudah terpengaruh dengan tawaran istimewa. Dan yang ketiga ialah buat perbandingan harga. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh jawapan untuk panduan berbelanja selepas berbelanja pula. Iaitu yang pertama, periksa resip pembelian. Yang kedua, kira wang yang telah dibelanjakan. Seterusnya, catat dalam buku rekod perbelanjaan. Dan akhir sekali, simpan wang baki di dalam tabung atau bank. Jika kita mengamalkan amalan menyimpan wang baki di dalam tabung ataupun di bank, wang yang sikit akan menjadi banyak. Okey? Baiklah, jadi ini merupakan contoh jawapan yang cadangan jawapan yang cikgu sediakan untuk panduan murid-murid dan mungkin boleh membantu murid-murid untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru masing-masing. Baiklah, cikgu rasa setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Dan akhir kata daripada cikgu, terima kasih dan selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton dan belajar bersama-sama dengan cikgu. Jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Bye. Jumpa lagi dalam video cikgu seterusnya selepas ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Laura. Jumpa lagi.